Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ya Rabb, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tiada ilmu bagi kami, sama ada ilmu yang nak diajarkan atau ilmu yang nak dipelajari. Tidak ada ilmu bagi kita semua melainkan apa yang telah Allah SWT ajarkan kepada kita. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau wahai Tuhan bersifat dengan al-alim, maha mengetahui, dan Engkau juga ya wahai Tuhan bersifat dengan al-hakim, maha bijaksana. La haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan bagi kita semua melainkan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada daya artinya tiada daya kita nak menolak segala perkara yang negatif, yang tak baik. Tidak mampu kita nak menolak keburukan melainkan dengan kehendak Allah, dan begitu juga tidak mampu, tiada kekuatan kita nak bawa sesuatu kebaikan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang baik semuanya nak buat benda yang baik, tetapi dalam semua nak benda yang baik, banyak juga benda yang tak baik berlaku. Mungkin dengan secara tak sengaja atau mungkin di luar kemampuan, plan lain yang terjadi. Itu kita tak boleh nak elak lah yang berlaku pada diri kita semua. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga apa yang kita usahakan malam ni kita nak belajar. Saya tak tahu dan tuan-tuan juga tak tahu apakah yang akan kita pelajari, bincang bersama, memberi manfaat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Semuanya berharap, saya berharap, tuan-tuan berharap semoga apa yang kita bicarakan memberi manfaat, terutama untuk akhirat, menambahkan kefahaman, menambahkan pengabdian, menambahkan ketaatan, menambahkan lagi kesahihan amalan dan pegangan kita terhadap agama Islam. Tapi kita tak tahu setakat mana usaha kita itu mampu menyumbang ke arah tersebut. Kita masih berbicara tentang Suratul Kahfi. 3 kali kita berbicara tentang ayat berkenaan dengan cerita Nabi Musa dan Khidir. Dia boleh baca dua, Khadir ataupun Khidir. Khadirun ataupun Khidirun. Itu bacaan dia kalau mengikut di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Kita telah pun berbicara 3 kali, kalau tak silap saya, berkenaan dengan Khidir dan hubungannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi pada hari ini saya ingat saya nak alih ataupun nak berpindah kepada ayat yang berikutnya, ayat 83 hingga ayat 91, cerita tentang Iskandar Zulkarnain, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan bicara, saya akan bacakan dulu ayat ni, ayat 83-91 Suratul Kahfi. Jadi saya harap tuan-tuan dengar ataupun mengamati apa yang saya baca. Mudah-mudahan
orang yang membaca dan mendengar bacaan itu, kedua-duanya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia yang diberikan pada malam ini, dapat kita teruskan pengajian kita. Dan tadi sama-sama kita baca dan mendengar ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, hadirin dirahmati Allah, orang yang membaca dan mendengar bacaan ayat-ayat suci, kedua-dua mereka mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Allah perintahkan, apabila kamu dengar orang baca Quran, maka hendaklah kamu dengar dan diam. Dengar dan diam tu perintah Tuhan. Bila kita buat perintah Tuhan, dapat pahala. Jadi kita baca dapat pahala, kita dengar orang baca dengan diam, bagi perhatian, juga dapat pahala. Kita cuba tengok terjemahan yang dibuat oleh Syekh Abdullah Basmih, Syekh Abdullah Muhammad Basmih. Beliau ni dulu kerja dekat JAKIM lah. Saya sempat juga masa saya belajar dekat Pusat Islam, kalau nak jumpa dengan Syekh kita ni, Syekh Abdullah Basmih, kena pergi library. Dekat Pusat Islam tu ada satu library buku-buku Islam. Kalau nak jumpa dengan dia ni, pergi library, memang jumpalah dengan dia. Hari-hari ada dekat library. Masa tu saya masih bujang-bujang, dia dah berumur lah. Tapi nak ceritanya, rajin sungguh mentelaah buku, hari-hari pergi ke library mentelaah buku.
Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba tengok terjemahan yang dibuat oleh Syekh kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi, yas'alunaka 'an dzil qarnain wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan Dzul Qarnain. Qul, maka katakanlah kepada mereka, aku akan bacakan kepada kamu wahyu daripada Allah yang menerangkan sedikit tentang perihal Iskandar Dzul Qarnain. Sa'atlu alaikum minhu zikra, aku akan bacakan kepada kamu beberapa ayat berkenaan dengan kisah Dzul Qarnain. Inna makkanna lahu fil ard, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Kami berikan kepadanya kekuasaan di muka bumi, dan kami kurniakan kepadanya jalan-jalan untuk menyampaikan apa yang dia kehendaki. Fa'atba'a sababa, maka dia meneruskan perjalanan menurut jalan yang telah yang ada, menyampaikan maksud, iaitu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, mana tak tahulah daerah matahari terbenam ni, maksudnya belah barat lah tuan-tuan. Belah barat, macam mana barat, mana negara yang dimaksudkan, itu pelbagai pendapat ulama. Sebenarnya bukan pelbagai pendapat ulama tentang dakwahnya je, tentang siapa Zulkarnain pun ada pelbagai pendapat di kalangan ulama dalam Islam. Nanti kita cuba tengok insya-Allah. Keluar dari tanah yang hitam, pada mata air yang keluar daripada tanah yang hitam, dan dia mendapati Zulkarnain ini dia pergi ke sebelah barat. Di sana tanah warna hitam, terpancutnya mata air, dan dia mendapati di situ terdapat satu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wajada indaha qauman, satu kaum. Jadi kami berkata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, kamu boleh mengazab mereka ataupun kamu berbuat kebaikan terhadap mereka. Imma an tu'adziba, kamu nak azab mereka kerana mereka tidak beriman, wa imma an tattakhidha fihim husna, ataupun kamu nak buat kebaikan terhadap mereka, terpulanglah. Nak azab kerana mereka tak beriman pun boleh, nak buat baik pun boleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Zulkarnain. Zulkarnain berkata, qala amma man zalama, adapun orang yang zalim maka aku akan menghukumnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhanlah yang mengazabnya dengan azab yang tidak ada tolok bandingnya. Itu kata-kata Zulkarnain, maka kami akan menyiksanya, kemudian ia akan dikembali kepada Tuhannya, lalu diazabkan dengan azab seksa yang seteruk-teruk, seburuk-buruknya. Wa amma
man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, maka baginya ganjaran yang paling baik sebagai balasan, dan kami akan bertitah kepadanya bahwasanya dalam urusan kami ini adalah mudah. Sanaqulu lahu min amrina yusra. Dalam urusan kami ini mudah, ya, tak ada urusan yang payah. Fa'atba'a sababah. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang telah yang dia lalu pergi tadi. Dia patah balik ikut jalan yang sama, hatta sehingga dia berjumpa pula sampai satu tempat, pergi ke sebelah matahari terbit, belah timur pula. Lalu dia mendapati matahari itu terbit di atas satu kaum yang kami tidak jadikan bagi mereka pakaian atau tempat yang menutup mereka. Belah timur sana, pergi ke satu tempat yang manusianya tidak ada perlindungan, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Begitu. Ada yang mengatakan tidak berpakaian, ada yang mengatakan maksud dia tidak ada tempat tinggal. Wallahu a'lam. Lam naj'al lahu lam naj'al lahum min duniha sitra. Kami tidak jadikan kepada mereka sitra, pelindung. Apa maksud pelindung? Adakah pelindung itu pakaian atau pelindung itu rumah? Maknanya duduk tanpa ada rumah, macam tu saja, atau hidup tak ada pakaian, atau apa maksud pelindung? Itu nanti kita cuba bicarakan kalau ada kesempatan. Demikianlah kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Demikianlah halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Dia ada lagi cerita dia ni sebenarnya, beberapa ayat lagi, tapi kita berhenti setakat tu dulu. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan sambung bicara, mungkin lepas raya lah kot, sebab sekali lah bulan depan dah puasa. Jadi mungkin kalau ada kesempatan lepas raya kita sambung bicara tentang Iskandar Zulkarnain, insya-Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala sebut nama. Dia tak macam cerita Khidir. Khidir Allah tak sebut nama. Allah sebut seorang lelaki. Cuma ulama sepakat mengatakan yang dimaksudkan lelaki itu ialah Khadir ataupun Khidir. Dua-dua boleh baca lah. Khadir boleh, Khidir boleh. Macam Tirmizi boleh baca dengan Tirmizi dan boleh baca dengan Turmuzi. Tapi orang Melayu, dapatkan orang Melayu jadi Tarmizi. Sebenarnya kalau ikutkan bacaan yang betulnya Turmuzi atau Tirmizi. Tarmizi ni wallahu alam kalau nama. Sebenarnya nama Tirmizi itu sendiri kalau nak dikirakan dia bukan nama orang, bukan nama Imam Tirmizi. Tirmizi itu nama tempat.
Nama tempat Tirmiz atau Turmuz, boleh baca dua-dua lah, sama ada Tirmiz atau Turmuz. Nama tempat, macam kalau saya selalu bawa contoh, sesuai tak kita letak nama satu orang, nama dia Malaysian, orang Malaysia, tak payah letak nama orang Malaysia ni, nama apa-apa pun duduk kat Malaysia, Malaysian lah jadinya. Sama jugalah macam Tirmizi tu, duduk dekat Tirmiz, tak kira lah nama apa-apa pun orang panggil dia Tirmizi lah. Imam Tirmizi tu nama dia Abu Isa At-Tirmizi, Abu Isa yang tinggal di Tirmizi. Tapi wallahu a'lam, orang kita ramai jugalah letak nama Tirmizi, Al-Bukhari dan sebagainya kan. Tu pun semua sama tu. Termasuk nama saya pun Sanusi ni pun sepatutnya bukan nama orang, nama tempat atau nama kumpulan. As-Sanusiyah ni kalau kirakan dia satu gerakan di Libya sana. Sebelum Gaddafi itu ada satu gerakan, dipanggil gerakan As-Sanusiyah. Dan dia ada satu matan akidah pun, matan As-Sanusi, matan akidah. Jadi sepatutnya bukan nama orang, tetapi tak tahulah arwah ayah saya ni dia suka agaknya nama-nama tokoh. Adik-beradik saya nama Baihaqi pun nama tempat juga. Saya Sanusi, dan seorang lagi adik saya arwah At-Tabrani, At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Setengah-setengah orang kata apa, tak berani, Imam tak berani. Kalau tuan-tuan jenis ikut mazhab tak berani, ikut mazhab Imam tak berani. Allah. Okey tuan-tuan, kita cuba tengok perbincangan Imam ataupun Allah SWT sebut nama Zulqarnain, wa yas'alunaka an Zulqarnain. Dalam bahasa Arab perkataan zu, zi, za sama je makna dia, mengikut kedudukan dalam ayat. Ada ayat sesuai dengan zu, ada ayat sesuai dengan za, ada ayat sesuai dengan zi. Jadi kalau di dalam ayat Quran tadi wa yas'alunaka an zi, itu yang sesuainya sebab ada an. Sama juga macam nama orang Abdullah, Abdu, Abda, Abdi, itu mengikut kedudukan dalam ayat. Sebenarnya yang sama tu. Kalau nama Abdullah, Abdillah, Abdallah tu sama lah, sama. Tapi bahasa Melayu ni dia kira macam lain tu. Saya nama Abdullah bukan Abdillah, padahal sama je. Abdullah, Abdillah, Abdallah sama. Wallahu a'lam. Itu masing-masing lah. Bila lain bahasa, lain penilaian. Sebenarnya kalau kita petik daripada bahasa Arab, kita, bagi saya lah, dia amat tidak adil kalau bahasa Arab kita nak nilai mengikut kaedah bahasa lain. Tak adil. Bahasa Melayu kita nak menilai mengikut kaedah bahasa lain, tak adil lah. Bahasa Melayu nilailah mengikut kaedah bahasa Melayu. Bahasa Inggeris nilai ikut kaedah bahasa Inggeris. Jangan kita nilai mengikut kaedah bahasa lain. Macam banyak sebelum ni diviralkan perkataan salam. Dia kata Assalamualaikum, tu tak boleh kita tulis salam saja. Makna dia lain.
dalam bahasa Hebrew makna lain, dalam bahasa ni mana boleh bahasa Arab, nilailah mengikut bahasa Arab. Kenapa nak nilai mengikut bahasa lain? Tak boleh lah, tak adil namanya. Wallahu a'lam. Jadi kalau nak nilai bahasa Arab, belajarlah kaedah-kaedah bahasa Arab. Jangan kita nilai ikut suka. Tak betul. Nak nilai tu biar berpandukan kepada ilmu. Okey tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak baca Zulqarnain boleh, Zalqarnain boleh, Zilqarnain pun boleh. Orang yang sama lah tu. Siapa ni? Ada orang mengatakan Zulqarnain ni ataupun Iskandar Zulqarnain ni ialah Alexander the Great. Betul ke? Tak tahulah betul ke tak. Ada ulama yang sokong, bukan kata tak ada. Ada ulama yang kata Alexander the Great itulah Iskandar Zulqarnain. Ulama besar tuan-tuan. Kalau nak banding dengan kita ni memang tak terbanding lah. Dia punya lagi besar, jauh lebih besar, lebih hebat daripada kita. Tapi ada ulama yang tak terima. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kalau nak dikira di antara yang menerima Iskandar Zulqarnain ni sebagai Alexander the Great, di antara tokoh boleh kata semasa jugalah, walaupun dia dah lama meninggal, Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, dalam kitab dia Fi Zilal Al-Quran, beliau menerima Iskandar Zulqarnain itu adalah Alexander the Great. Tapi bila dikaji tuan-tuan, personality Alexander the Great dengan Iskandar Zulqarnain ni tak sama. Sebab kita yang pertama sekali kita nak menerima Alexander the Great sebagai Iskandar Zulqarnain, yang pertama kita kena tahu Iskandar Zulqarnain seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Kalau sembah berhala, tuan-tuan boleh terima ke Iskandar Zulqarnain sembah berhala? Kalau mengikut cerita Alexander the Great ni memang sembah berhala. Dan dia punya orang kanan dia golongan ahli falsafah. Falsafah Greek. Hebat. Jadi agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan macam tu. Iskandar Zulqarnain ni Allah cerita kehebatan dia di dalam berdakwah, menyampaikan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ni tuan-tuan sebenarnya dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana golongan Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata dia nak tanya soalan supaya Nabi Muhammad jawab. Kalau dia seorang rasul, memang dia mampu jawab. Kalau dia bukan seorang rasul, dia tak mampu nak jawab. Mengikut orang Yahudi, dia nak test Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya berkenaan dengan seorang lelaki yang boleh berdakwah ke timur dan ke barat. Dikurniakan oleh Allah SWT kekuatan, dia mampu untuk ke timur, ke barat, ke mana saja dia kehendaki untuk menyampaikan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi tahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi ini. Wa yas'alunaka 'an Dzil Qarnain, dan mereka akan bertanya kepada kamu wahai Muhammad
berkenaan dengan Dzulqarnain. Maka kamu beritahu dia, aku akan jawab. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi jawapan. Golongan Yahudi terlalu gembira apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menjawab pertanyaan mereka. Pada peringkat awalnya, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, Nabi kata, kamu datang besok, aku akan jawab. Lalu orang Yahudi datang besok, Nabi tak dapat jawab lagi kerana tak turun lagi wahyu. Nabi kata, datang besok lagi lah. Datang besok lagi, tak turun juga wahyu, tak dapat jawab lagi. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kisah ni, Allah nak tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, teguran kepada Nabi ni bukan untuk mengaibkan Nabi, tapi nak menyempurnakan lagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kali Allah tegur Nabi di dalam Al-Quran. Kata para ulama, bukan untuk merendahkan martabat Nabi, tetapi nak menyempurnakan akhlak yang mulia ada pada Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu Nabi berjanji dengan orang esok. Kalau nak berjanji besok, cakaplah insya-Allah besok kamu datang, mudah-mudahan ada jawapan. Tapi oleh kerana Nabi tak cakap insya-Allah, besok datang tak ada, lusa datang tak ada, lusa lagi datang tak ada, beberapa hari, tuan-tuan, tak ada, tak turun wahyu. Jadi orang-orang Yahudi ni dia ketawalah, dia sukalah. Sebab apa? Image Rasulullah tercalar kerana berjanji nak jawab besok, tak boleh jawab, lusa tak boleh jawab, esoknya lagi tak boleh jawab lagi. Kacau. Beberapa hari baru turun wahyu berkenaan dengan Iskandar Dzulqarnain ini. Maka barulah Allah Subhanahu Taala bila baca tu, barulah dia orang puas hati. Nabi jawab dengan begitu baik sekali jawapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah manusia biasa, memang tak mampu nak jawab soalan tersebut. Jadi kita kembali kepada cerita Iskandar Dzulqarnain tadi. Penasihat atau menteri kanan kepada Alexander the Great, ahli falsafah yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia tak percaya, ateis, tak percaya adanya Tuhan. Habis macam mana kita nak kata dia menganut agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau menganut agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu mereka adalah orang yang beriman dengan Allah. Walaupun dari segi syariatnya mungkin berbeza-beza, tapi dari segi akidah sama. Bertuhankan kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tuan-tuan, semua nabi-nabi akidahnya sama. Semua bertuhankan kepada Allah sama. Cuma dari segi syariat ada perbezaan. Kalau zaman Nabi Adam, boleh kahwin adik-beradik. Kalau tak kahwin adik-beradik, nak kahwin dengan siapa? Belum ada orang lain kan? Boleh kahwin lah adik-beradik pun. Anak Adam kahwin sama-sama dengan anak Adam. Yalah, nak kahwin dengan siapa? Zaman Nabi Musa, isteri pertama boleh bermadu dengan adik dia, adik-beradik, boleh jadi madu. Zaman Nabi Musa, Nabi Musa isteri pertama, adik-beradik dengan isteri kedua Nabi Musa sendiri. Anak Nabi Allah Shu'aib alaihi salam kan. Boleh kahwin makcik dengan anak saudara.
makcik isteri pertama, anak saudara jadi madu. Zaman tu boleh lagi. Tapi zaman Nabi Muhammad ni syariatnya tak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Tak boleh kamu himpun, maksudnya isteri pertama bermadu dengan adik-beradik. Tak boleh. Zaman kita ni, zaman dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Jadi dari segi akidah bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa, daripada dulu zaman berzaman, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, syariat daripada langit bertuhankan kepada Tuhan yang satu. Itu memang tak akan berubah sampai bila. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya sama, tak berubah-ubah daripada dulu. Kalau berbeza tu maknanya mungkin kefahaman yang tak sama. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Jadi kalau kita lihat Iskandar Zulkarnain merupakan raja Islam yang beriman kepada Allah, menegakkan segala hukum hakam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, ni kita dah bincang dulu kan, siapa Khadir. Ada yang mengatakan Khadir itu adalah menteri kanan kepada Iskandar Zulkarnain. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tak tahu. Tapi itu kita dah bincang dulu. Sebab Khadir ni, ada yang kata dia anak Nabi Adam, ada yang kata dia cucu cicit Nabi Adam, ada yang kata dia sebelum zaman Nabi Nuh. Kita dah bincang dulu kan. Ada yang kata Khadir ni sezaman dengan Nabi Musa, sezaman dengan Iskandar Zulkarnain, adik-beradik Nabi Ilyas pun ada juga mengatakan. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu sebenarnya. Serah je lah pada Allah SWT. Yang kita kena tahu, Khadir tu ada. Siapa dia? Itu tak tahu. Tak tahu pun tak apalah. Tak menjadi satu kewajipan. Tapi Khadir tu memang pernah adalah seorang lelaki, sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT di dalam Suratul Kahfi, cerita dia dengan pertemuan dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam. Ulama-ulama macam-macam pandangan. Ada yang mengatakan kalaulah Khadir tu anak Nabi Adam, mestilah saiz dia besar sangat. Kalau ikut saiz Nabi Adam tu, tinggi 60 hasta kan, 10 tingkat bangunan tu 60 hasta. Hasta saya ni pendek, tak boleh nak jadi ukuran. Hasta yang sederhana agak-agak dekat 2 kaki lah. 60 hasta agak-agak 120 kaki. Tinggi ya. Nabi Adam alaihi salam. Tak apalah tuan-tuan, Nabi Adam tu, tuan-tuan kena tahu juga saiz penghuni syurga semua sama macam saiz Nabi Adam. Kalau tuan-tuan ditakdirkan jadi ahli syurga esok, 60 hasta juga tinggi tuan-tuan. Bukan Nabi Adam. Tak adalah yang kecil metod macam kita sekarang ni kan, pendek-pendek je, katik je. Wallahu a'lam. Jadi begitulah tuan-tuan. Kita bagi laluan azan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iskandar Zulkarnain seorang raja yang kaya dan mempunyai kepakaran di dalam pelbagai bidang. Di
dikatakan keistimewaan Iskandar Zulkarnain ini kerana dia seorang raja yang taat dengan perintah Allah, mampu membawa pembangunan kepada negara dan masyarakat. Pada waktu yang sama, dia juga sebagai seorang dai, seorang pendakwah. Nak cari seorang pemimpin yang cukup, yang package macam tu payah, tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang mahir mentadbir, mengurus, tapi tak mahir dalam bidang agama, dakwah, tak mahir dalam banyak bidang-bidang yang lain. Kadang-kadang ada kemahiran, tetapi wallahu a'lam tidak menjurus kepada membangunkan negara dan rakyat. Jadi kalau kita tengok Iskandar Zulkarnain ini, di antara kelebihannya, dia kepakaran yang ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk negara dan rakyat. Mengajak manusia mengguna kedudukannya sebagai raja yang mempunyai kepakaran macam-macam ni untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepakaran kepada Iskandar Zulkarnain ini sehingga dia mampu memajukan negaranya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dengan hasil yang diperolehi setempat, kalau ada kemahiran, kepakaran, kejujuran, ketelusan, sebenarnya dia cukup untuk membangunkan tempat tersebut. Itu janji Tuhan sebenarnya, janji Allah. Kita jaga satu tempat, sebenarnya rezeki yang Allah jadikan di situ cukup untuk orang situ. Tak cukup tu maknanya adalah tu ketimpangan, kekurangan di mana-mana. Wallahu a'lam. Allah SWT beritahu kepada kita, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sungguhnya aku telah letakkan kamu di atas muka bumi dan aku jadikan di situ ada ma'ayish, penghidupan. Semua penghidupan yang perlu ada di situ. Cukuplah kalau nak dikira. Kalau tak cukup tu maknanya ada sesuatu yang tak betul. Ada sesuatu yang tak betul. Wallahu a'lam. Di dalam ayat yang lain Allah SWT kata apa? Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Tempatnya Allah SWT letak manusia hidup tu, Allah kata apa? Baraka fiha. Allah memberkati tempat tersebut. Ada penghuni itu maknanya tempat tu berkat. Dan Allah telah sediakan segala keperluan asas kepada manusia di situ. Kalau tak cukup tu maknanya ada sesuatu yang tak betul. Itu saya punya pandangan lah, berpandukan kepada ayat-ayat Allah SWT. Allah letak manusia tu dengan bilangannya, dengan apa, cukup sebenarnya. Tak perlu dah kita nak berhutang ke, nak apa ke semua. Itu ada sesuatu yang tak betul tu. Wallahu ta'ala a'lam. Sepatutnya lah kalau di-manage dengan betul, diurus dengan jujur, amanah, tidak ada sebarang macam-macam masalah yang ada. Tak kira lah sebenarnya, bukan di sini, di negara kita je, sebenarnya dalam semua seluruh dunia ni, kalau diurus dengan betul, insya-Allah cukup. Wallahu ta'ala alam. Tapi ialah manusia ni kadang-kadang ada banyak kelemahan. Lebih dari satu sudut, ada kurang daripada sudut yang lain, kan? Sebab kita tengok jari kita lah, 5 jari ni, ada yang pendek, kecil, kurus. Dah kurus, pendek pula. Ada yang gemuk tapi pendek. Ada yang tinggi tapi tak segemuk mana. Boleh kata gemuk jugalah. Jadi kan kurang tu.
kekurangan banyak. Nak cari yang betul-betul cukup package, tak ada, tidak ada. Jadi itulah manusia. Jadi kalau kita, itu sebab kita kena hidup saling tolong menolong. Sebab kelebihan tu mungkin ada pada saya satu, pada tuan-tuan satu, pada orang lain lagi, pada orang lain lagi. Bila ada kerjasama tolong menolong, bantu membantu, dia akan lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau masing-masing nak menuding jari, nak tengok kelemahan, memang kelemahan tu sentiasa wujud. Kelemahan tu semua orang ada kelemahan. Orang yang bercakap tu sendiri pun ada banyak kelemahan, kan? Bukan kata orang yang dituding jari je. Orang yang bercakap tu sendiri dia komplain orang kelemahan. Kalau bagi kat dia, entah lagi banyak kelemahan pun tak tahu. Kita pun tak tahu tuan-tuan kelemahan. Allah jadikan manusia tu tidak sempurna. Jadi Allah suruh kita berta'awun di antara satu dengan yang lain. Kalau kita nak cari kelebihan satu orang, semua kelebihan ada pada dia, memang tak jumpalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cari seorang isteri sebagai contohlah, yang betul-betul perfect, pandai memasak, yang cantik, berpendidikan, yang itu, yang ini, semua lengkap, saya rasa tuan-tuan tak akan kahwin sampai bila-bila, kan? Begitu juga kalau seorang perempuan nak cari calon suami yang perfect, tak kahwin, sebab tak akan jumpa. Begitu juga kita nak cari pemimpin. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin dirahmati Allah SWT, di dalam ayat yang keberapa tadi ayat 86, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Di situ ada dua bacaan. Satu baca dengan huruf hamzah sebagaimana yang kita baca hami'atin, dan ada bacaan yang baca dengan ya, hamiyatin, dan ada yang baca hamiyatin. Makna dia lain sikit lah. Kalau hamiatin dengan hamzah, makna dia tanah hitam. Ainin makna mata air. Bila dia pergi ke barat, dia dapati ada mata air yang terpancuk keluar daripada tanah hitam, hamiah. Tapi kalau baca dengan ainin hamiyatin, dengan makna mata air yang panas. Maknanya dia pergi ke barat, dia dapati ada mata air yang terpancut dan mata air itu panas. Wallahu alam. Kedua-dua tu adalah bacaan yang sahih di antara qiraat sab'ah yang dibaca. Kita bacaan kufiyun baca dengan hamiah, hamzah. Dia sebenarnya tuan-tuan, masyarakat Arab ni huruf hamzah ni masalah. Kalau tuan-tuan belajar qiraat, di antara punca khilaf huruf hamzah. Baca dengan tahqiq ke, baca dengan tashil ke, baca dengan imalah ke, baca dengan ibdal ke, macam-macam bacaan huruf hamzah. Orang Arab di dalam percakapan mereka pun pelbagai dialek berkenaan dengan hamzah. Ada yang menyebut hamzah secara jelas bitahqiq, ada yang menyebut hamzah dengan ya, dengan waw, dengan alif, ada yang menyebut hamzah dengan tashil, dengan imalah, dengan macam-macam lah. Wallahu alam.
Bagi yang belajar tajwid, belajar kiraat, mungkin dia tahulah. Wallah, saya pun tak pandai kiraat ni. Tahu sikit-sikit, asas sangat je lah tahu. Jadi tuan-tuan, bila dia pergi ke barat, dia dapati satu kaum yang tidak beriman di sana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan ataupun ilhamkan kepada Zulkarnain, kamu nak seksa mereka boleh, kamu nak buat baik dengan mereka pun boleh. Kamu buatlah pilihan sendiri, wahai Zulkarnain. Tapi mereka tu tidak beriman. Sebenarnya saya tak nak berbicara tentang Zulkarnain ni. Zulkarnain ni kalau kita tengok apa tindakan yang dia buat, dia kata apa? Siapa yang man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Siapa yang tak nak beriman, yang menzalimi diri sendiri, aku akan azab sampai dia, kalau kita tengok macam matilah. Bila dia mati, esok Allah pula azab dia dekat akhirat. Tapi siapa yang beriman, siapa yang beriman, wa amma man amana wa amila salihah, siapa yang beriman dan beramal salih, falahu jazaanil husna, maka bagi dia ganjaran pahala yang baik, sebagai balasan. Jadi tuan-tuan, kita, saya nak sebut kita ni, kalau kita tengok dalam kitab fiqh ya tuan-tuan, orang kafir ni dia ada macam-macam kategori dalam Islam. Yang pertama dia panggil kafir zimmi. Siapakah kafir zimmi ni tuan-tuan? Kafir zimmi ni ialah kafir yang tinggal di bawah pemerintahan umat Islam dan dia tunduk, patuh, taat segala perintah yang dikenakan di dalam negara tersebut. Itu dia panggil kafir zimmi. Kafir zimmi ni Nabi kata, sesiapa yang menyakitkan kafir zimmi, dia telah menyakitkan aku. Maknanya kita tak boleh kacau dia. Kalau kita kacau dia, berarti macam kita kacau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bermuamalah dengan mereka sama macam kita bermuamalah dengan orang Islam yang lain. Selagi dia tak kacau kita, kita tak kacau dia lah. Dia duduklah elok-elok, kita pun berurusan dengan baik dengan mereka. Itu dipanggil kafir zimmi. Itu kalau berada di negara umat Islam. Yang kedua tuan-tuan dipanggil kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ni ialah kafir yang duduk bukan di bawah pemerintahan umat Islam, dia berada di luar, tapi dia membuat perjanjian. Ada perjanjian dengan negara Islam tadi. Maknanya kalau kita kata sekarang ni ada hubungan diplomatik, maknanya dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Dia menghormati kita di negara kita, kita pun menghormati amalan agama dia. Kita tak ikut dia. Dia nak beramal dengan agama dia, sila. Tapi ada perjanjian, kau tak kacau aku, aku tak kacau kau. Itu mu'ahad. Dan ada kafir musta'min. Musta'min ni ialah kafir yang tidak berada di negara di bawah pemerintahan Islam juga. Dia berada di negara luar, tapi dia minta perlindungan dengan kerajaan Islam. Kerajaan Islam ni kuat, kita buat perjanjian, kau tolong lindungi aku. Aku tak nak ikut agama kau, tapi kau tolong lindungi aku tak kacau kau, kau tak kacau aku. Itu kafir musta'min. Musta'min maksudnya yang minta keamanan dengan perlindungan, keamanan dengan kerajaan Islam. Dan ada kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang layak untuk kita perangi mereka. Tuan-tuan, kafir harbi ni
sebelum kita pergi perang dengan dia, sebab Islam ni bukan nak perang, Islam nak dakwah. Yang pertama, sebelum kita perang, kalau tuan-tuan baca dalam kitab fiqh, dia ada sebut, sebelum kita lancarkan perang, yang pertama kita kena ajak dia masuk Islam. Hantar surat ke, hantar wakil ke, pergi berbincang dengan dia, tawarkan kepada dia agama Islam. Maknanya menawarkan dakwah. Kalau dia tak nak terima dakwah, kita tawarkan dia perjanjian ataupun hubungan diplomatik. Kamu tak nak masuk Islam, tak apa, tapi kau jangan kacau aku, aku jangan kacau kau. Kau hormat apa yang ada, aku hormat kamu. Ada perjanjian, muahad tadilah. Kalau dia tak nak juga, maknanya tak nak ada hubungan diplomatik, hubungan tegang lah mana-mana pun. Kita tengok sekarang pun macam tu kan. Jadi begitu, tuan-tuan. Adapun kalau di dalam Islam, kumpulan yang kita kata sesat, sesat ni kita tak boleh main tuduh dia sesat macam tu saja. Nak kata seseorang tu atau satu-satu kumpulan itu sesat, kita kena panggil dia, buktikan yang dia tu sesat. Apa hujah-hujah yang kita nak kata dia sesat? Adakan discussion, perbincangan. Kalau terbukti dengan dalil, dengan apa semua dia sesat, kena bagi peluang untuk dia bertaubat. Tak nak bertaubat, panggil lagi. Kalau tengok dalam kitab fiqh tu ada setengah sebut, kena bagi peluang dia bertaubat 3 kali. Panggil discussion, bagi peluang untuk dia bertaubat. Tak nak bertaubat, panggil lagi, bagi warning 2-3 kali. Barulah boleh ambil tindakan. Itu kalau kumpulan yang sesat. Jangan main tangkap, tuduh salah, penjara hukum. Jangan. Bagi peluang untuk dia. Kenapa kita kata dia sesat, dan kenapa dia berpegang macam tu, kita kena buktikan. Begitu kalau ikutkan dalam Islam, tuan-tuan. Dia tak boleh tengok, oh kamu sesat, ambil bom pergi letup. Jangan. Itu bukan cara Islam tu. Islam ada cara dia. Bukan boleh pergi tengok orang mencuri je, tangkap mencuri, potong tangan. Jangan. Saya selalu sebut, minta maaf lah tuan-tuan, kita tangkap pencuri, siapa yang pukul pencuri tu, esok dia kena jawab dengan Tuhan. Kenapa tuan-tuan pukul dia? Tuan-tuan hakim ke? Boleh pukul dia? Boleh bertindak menghukum dia ke? Tak boleh. Bawa kepada pihak bertanggungjawab untuk dijatuhkan hukuman. Jangan kita buat hukuman sebelum ada penghakiman. Pukul tu esok Tuhan tanya, salah. Setengah-setengah tempat pukul sampai patah, sampai cedera, sampai apa. Jangan, tuan-tuan. Kecuali kalau di rumah kita, itu kita ada hak untuk membela. Dia masuk rumah kita, mengambil barang-barang ke rumah kita, mencuri, itu kita berhak untuk mempertahankan. Tuan-tuan kena ingat, ini tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Bukan curi kita punya barang. Kadang-kadang curi kasut dia, bukan kasut kita. Bengar punya pasal, dia pukul. Jangan, tuan-tuan ingat boleh pukul ni tu. Tak boleh. Tak boleh, salah. Tangkap dia mencuri, tangkap, hantar kepada pihak yang bertanggungjawab. Itu di antara dia dengan Tuhan lah. Kita mencegah apa yang dia buat tu. Tapi kita tak boleh menghukum secara peribadi. Kalau boleh menghukum secara peribadi, baik pun tuan-tuan bawa parang, mencuri je tangkap, potong tangan. Tak boleh. Tak boleh macam tu, salah. Jadi itu apa yang dapat kita ambil pengajaran daripada cerita Iskandar Zulkarnain ini, tuan-tuan. Iskandar Zulkarnain mengatakan, siapa yang
zalim, maksudnya tak nak ikut ajakan dia, dakwah dia, dia akan diseksa, dan esok di akhirat Allah SWT akan menyeksa dia. Dan siapa yang beriman, dia akan dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Kami akan bertitah kepada bahawasanya dalam urusan kami ini adalah mudah, tuan-tuan. Dalam Islam atau agama daripada Allah SWT sebenarnya agama yang mudah. Dalam asas kita berdakwah, Nabi SAW beritahu, yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan cara, jangan susahkan. Tak kiralah apa-apa urusan dalam bidang agama ni, kalau boleh permudahkan, jangan susahkan. Jangan banyak sangat kerana birokrasi sampai orang jadi susah, kerana menyusahkan orang tu bukan dasar dalam Islam. Dasar dalam Islam nak memudahkan orang, memudahkan, permudahkan urusan. Kita tak mampu nak buat baik, kita tolong orang lain yang nak buat baik. Jangan kita menyusahkan orang yang nak buat baik, dah kita tak mampu nak buat baik, kita menyusahkan pula orang lain yang nak buat baik. Paling-paling tidak tak mampu juga nak tolong kebaikan yang orang lain buat. Paling-paling tidak kita redha dengan kebaikan tersebut, mendoakan semoga Allah permudahkan cara dan sebagainya. Jangan pula kita jadi tukang kutuk, tukang buat fitnah dan sebagainya. Dahlah kita tak mampu nak buat baik, kita menjadi penghalang ataupun menyusahkan lagi orang-orang yang nak buat baik. Jadi hadirin dirahmati Allah, saya rasa setakat itu dululah untuk renungan kita pada malam ini. Semoga sedikit sebanyak cerita berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain ini menjadi pengajaran kepada kita dalam menjalani kehidupan. InsyaAllah kita akan sambung cerita dia pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.